Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang mengikuti kuliah kedua falsafah dan isu semasa. Baiklah adik-adik semua, saya ucapkan tahniah kerana anda masih lagi boleh mengikuti video ini. Dan pesanan saya kepada anda, janganlah ada wujudnya perasaan berputus asa di dalam belajar. Dan belajar ini, agama juga menyuruh sebagai salah satu benda yang wajib di dalam hidup kita. Adik-adik semua, saya nak maklumkan kepada anda, sekiranya anda mengalami kesukaran di dalam belajar di waktu-waktu keadaan sekarang ni yang pelbagai ujian Tuhan turunkan kepada kita, ketahuilah dan fahamilah bahawa masalah yang anda alami juga turut kami rasai. Sekiranya anda sukar untuk belajar, kami pula sukar untuk memastikan agar anda memperoleh segala ilmu yang kami ada di dalam subjek ini untuk anda kuasai dan seterusnya diamalkan di dalam kehidupan. Jadi, amalkanlah cara hidup yang mana anda itu adalah seorang pelajar yang berdisiplin dan baik. Jangan pernah berputus asa. Baiklah, tanpa membuang masa, saya ingin teruskan kepada kuliah kedua ini. Baik, kuliah yang kedua ini adalah tentang falsafah dan kehidupan. Tajuknya adalah falsafah dan kehidupan, dan ia merupakan pengenalan kepada ilmu falsafah. Okey. Ramai yang mentakrifkan falsafah ni, dan falsafah ni bukan hanya ada di negara kita, dan dia wujud di seluruh dunia. Okey. Terdapat pelbagai aliran yang berasaskan kepada pentaksiran ataupun pentakrifan yang berbeza tentang apa yang dimaksudkan dengan falsafah itu sendiri. Sebagai contoh, negara besar China, tanah besar China, falsafah mereka berbeza dengan falsafah daripada tanah Arab. Bahkan falsafah di negara Eropah, di Asia, bahkan di negara kita adalah berbeza sama sekali. Namun begitu, falsafah manakah yang kita akan pelajari untuk paper ini? Jadi kita akan selusuri satu demi satu. Sebelum saya menyatakan takrifan-takrifan yang terdapat di dalam pengajian kita ini, saya nak pesan kepada adik-adik sekali lagi, kami menyediakan atau memberikan ilmu berkenaan satu-satu pelajaran, tetapi yang menentukan lulus atau gagal itu adalah tindakan anda. Maka oleh itu, rajin-rajinlah untuk mencari bahan bacaan tambahan, kerana kami juga di sini membaca dan memberikan semaksimum yang mungkin daripada benda-benda yang paling susah, dan kami terjemahkan kepada yang lebih senang untuk anda. Baiklah, saya teruskan. Takrifan yang pertama. Falsafah ataupun filosofi berasal daripada perkataan Greek. Okay? Perkataan Greek yang bermaksud filosofia. Philo bermaksud cinta dan Sophia bermaksud kearifan. Maka sekiranya kita gabungkan perkataan filosofia ini, wujudlah yang dipanggil iaitu cinta kepada kearifan ataupun hikmah. Apa itu kearifan? Apa itu hikmah? Okey, kearifan itu kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Melayu ataupun bahasa di negara kita Malaysia ini, kearifan itu bermaksud kepandaian, kebijaksanaan satu bangsa berkenaan suatu perkara. Okey, faham maksud saya? Kearifan itu adalah kebijaksanaan dan kepandaian berkenaan suatu bangsa yang berada di negara kita ini. Contoh, Melayu, Cina, India. Apa kearifan kita yang kita kongsi bersama? Kearifan yang kita kongsi bersama adalah kesefahaman di dalam hidup sebagai masyarakat majmuk. Maka filosofi dalam bahasa Inggris juga kita boleh terjemahkan sebagai love
of wisdom. Cinta kepada kearifan ataupun kebijaksanaan. Okey? Itu takrifan ataupun definisi umum tentang falsafah. Maka apabila kita telah mengetahui takrifan tentang filosofi ini sendiri, yaitu cinta kepada kearifan. Jadi untuk apa kita belajar falsafah nih? Tujuannya kita mempelajari falsafah ini adalah untuk memberikan kita satu panduan tentang bagaimana untuk kita mampu melahirkan satu kehidupan yang baik yang membawa kepada kebahagiaan. Siapa yang suka hidup dalam keadaan perperangan? Adakah Anda semua sadar bahawa di negara kita nih, kita cukup aman dan cukup bahagia? Walaupun terdapatlah sedikit salah faham, biasalah. Sedangkan lidah lagi tergigit, itulah falsafah pepatah Melayu mengatakan, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula kita sebagai masyarakat yang berbilang kaum. Gaduh-gaduh sedikit itu biasa, tapi kamu tidak rasakan bahawa bahagianya hidup di Malaysia ini? Maka falsafah yang ditekankan di dalam rukun negara itulah yang menjadi tunjang kepada wujudnya kebahagiaan di negara kita ini. Sama ada Anda terima atau tidak, tapi itu adalah hakikat yang kamu perlu ketahui. Selain itu, satu pendekatan yang terdapat pada masa dahulu dan juga tamadun Greek, tamadun Asia, tamadun Cina, dan tamadun India. Okey, untuk kenyataan ini bermaksud bahawa tamadun-tamadun yang ada sebelum ini, yang telah wujud sekian lama dahulu, dan mungkin sekarang sudah berkembang maju, mereka juga menggunakan falsafah ini sebagai salah satu panduan dan cara hidup untuk mendapatkan kehebatan pada ketika itu. Okey, siapa tidak kenal tamadun Cina? Siapa tidak kenal tamadun Greek? Kita belajar daripada zaman sekolah rendah dahulu, sekolah menengah dahulu. Dan kita mengetahui betapa hebat tamadun tersebut. Mengapa mereka begitu? Kerana terdapatnya falsafah yang menjadi pegangan kepada bangsa-bangsa yang ada pada ketika itu. Selain itu juga, pasti Anda tertanya-tanya, apa lagi tentang falsafah ni? Falsafah ini juga terkait rapat dengan fahaman agama. Apa agama kamu? Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Sikh. Falsafah itu sendiri terkait dengan agama-agama yang Anda anuti, yang mempunyai tujuan untuk apa? Untuk melahirkan satu kehidupan yang baik, satu kehidupan insan yang mulia, dan bagaimana individu ataupun insan itu mencari kebahagiaan. Maka fokusnya adalah insan ataupun manusia itu sendiri ataupun diri kita ini sendiri. Ya, maksud di dalam kenyataan ini adalah jelas. Siapa dalam kalangan kita yang tidak suka kepada kebahagiaan? Tentu kita suka kepada bahagia, betul? Tidak ada orang yang suka kepada kesusahan. Bahkan agama kita sendiri, agama yang Anda anuti sendiri, tidak ada satu agama pun yang suruh kita pergi bergaduh ataupun memerangi orang yang tiada salah ataupun tidak mengganggu pun diri kita. Tetapi untuk kita mempertahankan diri kita, agama ada sebut. Sekiranya orang ganggu kita, kita kena pertahankan diri kita. Tetapi Anda kena ingat, agama tujuannya, agama juga terkait secara langsung dengan falsafah yang menggalakkan untuk insan itu mencari kebahagiaan. Baiklah, sekarang mari kita masuk kepada takrifan kedua ataupun definisi kedua. Tadi itu definisi yang pertama itu yang menyatakan filosofi itu datang daripada perkataan Greek. Itu mungkin mudah Anda perolehi. Tapi ini satu fakta dan beberapa fakta yang lain yang mungkin Anda fikir seperti tiada kaitan. Tapi inilah benda yang Anda akan pelajari. Takrifan kedua, filosofi bermaksud memberi penekanan kepada alam tabi'i. Apa itu alam tabi'i? Alam semula jadi. Dan ini yang dikenali sebagai nature philosophy. Maka wujudlah teori-teori falsafah yang mengisahkan tentang apakah sifat alam ini.
Banyak yang menyatakan, kalau Anda dengar sebelum ini, di dalam media sosial pun banyak tersebar, ada individu yang menyatakan bahwa alam ini, dunia ini sendiri bersifat rata. Adakah itu masuk akal? Jadi bagaimana dengan kajian-kajian yang dahulu menyatakan bahwa planet-planet termasuklah bumi ini bersifat sfera? Anda kena fikir perkara ini. Ia termasuk dalam bidang metafisik dalam kajian falsafah, yaitu coba mengkaji persoalan. Yang pertama, apa dia? Apakah bentuk realiti sebenar? Macam sebelum ni, saya pernah menyatakan di dalam kuliah yang sebelum ini, bagaimana alam kita ini? Bagaimana dengan alam kita nih? Berapa besar alam kita nih? Sekiranya kita nih bumi dan langit itu sebagai penghujungnya, di mana tiangnya? Nah, itu antara persoalan yang memerlukan pembelajaran, pengamatan, dan penghayatan yang lebih mendalam. Apakah alam ini cuma bersifat material ataupun mengandungi unsur-unsur lain yang real, yang bukan bersifat material? Oke, itu persoalan keduanya. Persoalannya sudah beralih kepada bukan kepada manusia, tetapi kepada alam tabi'i. Maksudnya manusia di sini menjadi ahli fikir, dan bukan sudah persoalan ini berbalik kepada manusia itu sendiri, tetapi manusia itulah yang kena memikirkan bagaimanakah alam tabi'i ataupun alam semesta ini, alam nature ini berfungsi. Nampak berat kan? Tapi ini adalah salah satu takrifan di dalam ilmu falsafah. Kita masuk kepada takrifan ketiga ataupun definisi ketiga. Falsafah juga dilihat sebagai satu aktiviti intelektual yang cuba menyelesaikan masalah-masalah falsafah. Okey, di dalam takrifan ketiga ini, para scholars ataupun ahli fikir ataupun orang-orang yang terlibat di dalam pembinaan ilmu falsafah ini sendiri melihat bahawa falsafah itu merupakan satu aktiviti ataupun tingkah laku para intelektual untuk menyelesaikan masalah-masalah falsafah. Maka penekanan telah diberikan kepada persoalan pertama seperti masalah falsafah tersebut ataupun falsafah itu sendiri. Apa benda masalah falsafah ni? Yang kedua, apakah penyelesaian dan bentuk-bentuk penyelesaian? Maka mereka bermain dalam ruang lingkup ilmu falsafah itu sendiri. Okey? Maka falsafah telah beralih kepada satu bidang yang bersifat akademik, yang cuba menghuraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian-penyelesaian yang tertentu tanpa mengaitkan dengan kearifan dan kehidupan manusia. Daripada kenyataan inilah yang menyebabkan kita pada hari ini telah duduk dan mendengar kuliah berkenaan ilmu falsafah kerana ada takrifan ketiga ini yang telah mengasingkan di antara aktiviti akademik dan juga ilmu yang awal daripada takrifan 1 dan takrifan 2 tadi. Mereka telah mengasingkan para intelektual ataupun para filosofi, falsafah, ahli falsafah ini telah mengasingkan yang mana kita panggil takrifan pertama yang terkait secara langsung dengan ilmu kearifan dan juga ilmu tabi'i kepada ilmu akademik. Dan ini salah satu penghujahan yang panjang sebenarnya ya. Dan kalau anda cuba untuk merungkai benda ini dan melihat lebih dalam, dan dia mempunyai satu perdebatan yang sangat luas dan panjang. Ilmu falsafah ni dia boleh dikatakan sebagai satu ilmu yang tiada sempadannya. Sebab kamu ingat, segala apa yang ada di seluruh alam semesta ni terkait dengan falsafah. Kesimpulannya, falsafah itu sendiri mempunyai orientasi yang berbeza, dan dengan itu kita boleh memberikan takrifan-takrifan yang berbeza menurut fahaman orientasi yang berbeza. Sebagai contoh, anda berbangsa India, anda beragama Hindu,
mempunyai tarifan dan falsafah yang berbeza dengan bangsa Cina yang beragama Buddha. Dan begitu juga lah dengan orang Melayu yang beragama Islam dan bangsa-bangsa lain yang beragama lain juga. Bahkan bukan itu saja, kita orang Malaysia sendiri, kita orang Malaysia berbeza falsafah serta fahaman kita dengan jiran kita daripada negara Singapura. Begitu besar perbezaan kerana kita melihat kepada orientasi yang kita pegang sendiri. Agama kita, budaya kita, amalan kita. Okey? Namun begitu, satu perkara yang dikongsi bersama oleh ahli falsafah yang terdapat di Barat adalah tentang penekanan mereka terhadap kegiatan penyelesaian masalah ataupun dikenali sebagai problem solving. Dan falsafah itu sendiri sebagai alat yang digunakan untuk cuba menyelesaikan pelbagai masalah. Itulah kegunaan ilmu falsafah. Penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan hujah-hujah yang rasional, dan juga di abad ke-19 dan ke-20 secara logik ataupun penggunaan kaedah logik yang melibatkan logik simbolik yang bersifat mathematical. Maksudnya di sini, contoh yang paling mudah saya lakukan, saya hujahkan di sini sebagai contoh. Sekiranya wujud persoalan 5 campur 5 bersamaan 11, adakah itu benar? Maka falsafah menyelesaikan perkara ini bersifat logik. Mana mungkin 5 campur 5 bersamaan 11? Maka 5 campur 5 akan wujudlah yang dipanggil bersamaan 10. Mereka menggunakan logik. Namun begitu, terdapat falsafah lain di dalam ilmu yang lain juga yang menyatakan nilai X campur Y sama dengan 20. Maka hujahkan apakah itu X dan apakah itu Y. Maka penghujahan antara X dan Y itu berbeza mengikut falsafah ilmu daripada bangsa ataupun kaum masing-masing. Okey? Ia merupakan satu bentuk falsafah yang agak berlainan dan baru, yang selaras dengan ilmu itu sebagai suatu yang mempunyai justifikasi sendiri. Dan dalam kes falsafah, ianya bersifat justifikasi rasional dan konseptual. Dan kenyataan-kenyataan yang saya ucapkan ini adalah selaras dengan sifat logik yang telah digunakan sejak abad 19 dan ke-20 lagi. Dan hal ini sebenarnya sangat berbeza dengan falsafah yang terdapat pada zaman Greek yang awal dulu, yang berteraskan kepada persoalan kehidupan dan kebahagiaan. Mereka melihat kepada bagaimana mencapai kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang baik, dan bukan menolak tapi kurang melihat kepada logik itu sendiri. Ia juga berbeza dengan falsafah-falsafah yang terdapat dalam falsafah timur yang tidak bersifat konseptual tetapi lebih kepada kata-kata hikmah yang kita harapkan sebagai wisdom. Maksudnya di sini, falsafah di barat, falsafah di timur mempunyai perbezaannya. Sekiranya di barat lebih menekankan tentang kebahagiaan, kegembiraan di dalam kehidupan, tetapi di timur lebih mengharapkan kepada kata-kata mulia, kata-kata baik, kata-kata hikmah. Anda banyak biasa mendengar kata-kata yang baik daripada internet atau apa. Itu antara falsafah-falsafah yang wujud daripada bahagian timur di dalam dunia ini. Falsafah timur tidak berhujah secara mendalam menggunakan logik dan rationality, tetapi lebih kepada kaedah induktif dan metafizikal, keinginan untuk menghuraikan realiti mengikut pandangan ataupun vision masing-masing yang tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Kalau kita tengok di negara barat, kalau kita bercerita tentang hantu, sebahagian besar daripada mereka tidak percaya kepada konsep hantu itu sendiri. Tetapi Anda bercakap tentang konsep hantu, jin,
kepada dunia Nusantara, dunia di belah timur ini, mereka percaya dan tahu dan yakin bahwa wujudnya perkara-perkara itu. Dan dua kepercayaan ini sudah menunjukkan jurang perbezaan yang sangat besar di antara falsafah timur dan juga barat itu sendiri. Itu baru kepercayaan. Melihat kepada budaya, melihat pada agama, melihat kepada cara hidup, sudah berbeza. Walau Anda Islam di sini, tapi dia Islam di barat, falsafah kita berbeza. Akidah sama, falsafah berbeza. Kita teruskan kepada slide kita yang seterusnya. Falsafah theoretical. Oke, ini kita masuk kepada bukan lagi yang kita panggil sebagai definisi, tapi dia merujuk kepada terus ilmu akademik. Oke. Pertama sekali, falsafah theoretical. Falsafah ini merujuk kepada persoalan-persoalan dasar yang memerlukan satu usaha intelektual yang mendalam untuk menjawab persoalan-persoalan dasar tadi. Persoalan dasar tadi yang mana? Persoalan-persoalan yang tiga definisi awal tadi. Itulah persoalan-persoalan dasar. Diskusinya tidak mempunyai apa-apa kegunaan yang nyata, tetapi ia hanya ingin menjawab keinginan untuk mengetahui sesuatu perkara yang dasar itu. Contohnya, apa dia? Bidang metafisik, logik, dan epistemologi. Oke, kita akan masuk satu demi satu daripada bidang ini yang terdapat di dalam falsafah theoretical. Metafisik. Dengar macam fisik, tapi kita dengar apa benda metafisik nih. Metafisik. Persoalan yang dicoba dikaji, apa dia? Apakah yang dimaksudkan dengan reality itu? Apa itu reality? Ini dalam ilmu metafisik. Dalam metafisik itu sendiri, bidang metafisik itu sendiri. Apakah realiti perkara yang wujud itu? Ini persoalannya lagi yang kedua. Ini semua perkara yang asas dan dasar tentang hakikat kewujudan. Tidak ada satu kegunaan yang praktikal hasil daripada ilmu mengenai perkara tersebut. Contohnya, kita bercakap tentang alam semesta ini. Kita cakap tentang bumi lah, bumi. Alam semesta terlalu luas. Kita sebut tentang bumi kita. Bagaimana dia boleh wujud? Dan apakah realiti kewujudan bumi kita nih? Kita menceritakan tentang hakikat kewujudan bumi ini sendiri. Oke? Dan dia satu benda yang mempunyai pelbagai takrifan, pelbagai andaian, pelbagai ilmu yang menjawab tentang kewujudan dunia ini, bahkan bumi kita ini sendiri. Dan setiap agama, setiap fahaman memiliki andaian dan pandangan sendiri. Kalau coba saya kongsikan di sini, dalam Islam sendiri, kita mempercayai bahawa dunia ini diciptakan oleh satu kuasa yang maha besar, yaitu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berdasarkan konsep barat, ia terjadi melalui daripada konsep apa dia? Konsep Big Bang, ataupun wujudnya secara semula jadi kerana proses alam itu sendiri. Dia sampai ke tahap itu berfikir, dan kita berpegang kepada apa yang agama nyatakan. Sekiranya Anda rasa macam tak faham lagi tentang metafisik ni, Anda coba cari bacaan tambahan dan Anda akan lebih faham tentang apa yang cuba diterangkan oleh metafisik ini. Seterusnya, epistemologi. Menjawab persoalan-persoalan. Epistemologi, kalau kita tengok sebelum ni, metafisik, dia mengkaji persoalan. Tapi epistemologi menjawab persoalan-persoalan. Contohnya, apakah sifat ilmu itu? Kedua, apakah ilmu itu boleh dipercayai? Jika boleh, atas dasar apa? Okey, contoh.
kita ambil subjek kita nih. Kita belajar tentang ilmu falsafah. Apakah sifat ilmu ini? Apakah sifat ilmu falsafah ini? Epistemologi coba menjawab persoalan begitu. Adakah ilmu falsafah ini boleh dipercayai? Jika boleh dipercayai, atas dasar apa? Epistemologi bercakap tentang persoalan ini. Jadi, ianya bukan merujuk kepada mana-mana ilmu yang tertentu ataupun disiplin ilmu yang khusus, tetapi epistemologi ialah ilmu secara menyeluruh, dan persoalan ini wujud untuk semua sifat ilmu yang kamu pelajari setiap hari. Apapun subjek yang kamu pelajari, ilmu apapun yang kamu ambil di universiti, epistemologi bercakap tentang perkara itu. Maka tidak ada aplikasi secara langsung yang boleh diperoleh daripada perbincangan tentang ilmu yang sedemikian. Maksudnya apa? Maksudnya di sini perkara ini terlalu luas dan terlalu abstrak untuk dihuraikan. Maka kita perlu menjawab berdasarkan angle ataupun sudut mana yang coba kita terangkan. Saya faham kalau Anda sekarang baru tahun 1, Anda pasti sangat pening. Tahun kedua, tahun ketiga mungkin pelajar ini lebih cergas karena mereka telah melalui pelbagai falsafah di dalam pembelajaran subjek-subjek yang ada. Tapi obat untuk perkara ini ialah satu saja, banyakkan membaca. Seterusnya, logik. Logik dalam bentuk logik matematik begitu abstrak sekali sehingga ianya tidak mempunyai kegunaan secara langsung. Apa maksud kenyataan ini? Kenapa mereka menyatakan begini? Logik itu maksudnya sesuatu yang macam mana orang kata? Terlalu seperti tak perlu difikir. Itu maksudnya. Contoh, saya tanya kamu semua yang sedang mendengar kuliah ini. Kalau lapar, kena buat apa? Tidurkah ataupun makan? Kalau lapar, kena makan. Kalau jatuh, gembirakah sakit? Tentu sakit. Maksudnya, benda ini secara spontan boleh wujud. Sebab itulah dikatakan sehingga tidak mempunyai kegunaan secara langsung. Kamu cubit tangan kamu. Apa yang kamu rasa? Sakitkah atau geli? Pastinya sakit. Dan itulah logik. Haus, minum. 1 campur 1, 2. Itu logik. Oke? Dan ilmu falsafah, dia wujud perkataan logik itu sendiri. Saya teruskan kepada falsafah praktikal. Apa tuh falsafah praktikal pula? Tadi kita ada sebut falsafah teoretikal. Sekarang falsafah praktikal. Ia bermaksud bidang-bidang falsafah yang menghasilkan perbincangan falsafah tersebut dan boleh digunakan dalam disiplin-disiplin yang tertentu. Sebagai contoh, dalam politik ada falsafahnya, maka kita gunakan perbincangan falsafah politik. Dalam ekonomi ada dia punya falsafah. Sosial ada falsafah sosial. Dan Anda sekarang menggunakan falsafah apa? Anda sekarang sedang menggunakan falsafah sosial. Dan sebahagian besar kita falsafah pendidikan. Oke? Itu maksudnya jelas ya, untuk kita mudah fahami. Seterusnya, falsafah ekonomi. Kita huraikan pula satu demi satu. Tadi ada ekonomi, ada politik, dan pelbagai lagi. Coba kita akan lihat yang mana falsafah-falsafah ini banyak mempengaruhi diri kita serta negara Malaysia kita ini. Oke? Falsafah ekonomi membincangkan tentang perkara-perkara dan persoalan dasar mengenai ekonomi. Contoh, apakah yang dimaksudkan dengan keadilan ekonomi? Oke, itu persoalannya di dalam falsafah ekonomi. Saya tak suruh kamu jawab, tapi saya nak menunjukkan bentuk persoalan yang wujud. Bagaimana kita boleh mencapai keadilan dalam allocation of resource secara adil kepada semua lapisan masyarakat.
Nah, kalau kita punya jawaban satu saja, senang saja. Jawaban untuk persoalan nomor 2 ini cukai. Oke, dan dalam Islam itu ada zakat. Bagaimana keadilan itu boleh dipraktikkan dalam konteks ekonomi, khususnya dalam pembahagian sumber antara lapisan masyarakat yang berbeza-beza. Senang saja. Wujudkan badan yang menguruskan perkara ini di peringkat atasan yang telus dan jujur. Oke. Hasil daripada pemikiran falsafah mengenai ekonomi atau melalui persoalan economic justice boleh digunakan pakai supaya dasar ekonomi itu akan lebih adil lagi dalam pembagian economic resource atau sumber ekonomi. Ia dapat membantu kerajaan dalam membentuk polisi-polisi yang lebih adil. Dengan itu, lebih mudah diterima oleh masyarakat umum dan tidak ada pertikaian yang fundamental mengenai dasar kerajaan mengenai pembahagian ekonomi. Ini merupakan huraian-huraian bagi persoalan-persoalan tadi. Dan saya telah menjawab lebih awal daripada kenyataan-kenyataan ini saya kemukakan. Seterusnya, falsafah politik. Nah, ini Anda akan terfikir ahli-ahli politik yang berada di luar sana. Oke, tapi ia tidak seperti yang Anda fikirkan. Oke. Menjawab persoalan tentang apakah yang dimaksudkan dengan government ataupun konsep kerajaan. Kedua, apakah bentuk kerajaan yang baik? Oke, itu falsafah punya persoalan. Ketiga, apakah ciri-ciri good governance? Memberi hasil yang praktikal dan boleh menjadi nasihat kepada kerajaan tentang bagaimana untuk mentadbir suatu negara itu dalam sistem kerajaan seperti demokrasi dan sebagainya. Itu jawaban untuk soalan pertama. Jawaban untuk soalan kedua. Plato menyatakan dalam bukunya The Republic menganjurkan suatu masyarakat yang ideal, prinsip-prinsip politik yang ideal, yang mungkin boleh dipraktikkan oleh suatu pemerintahan itu. Maka wujudlah kerajaan yang baik. Dan ciri-ciri kerajaan yang baik pula apa dia? Kerajaan seperti demokrasi, liberal, demokrasi, Maxim, dan komunisme adalah berkait dan berpunca daripada falsafah. Apapun kerajaan, apapun jenis kerajaan yang ada dalam dunia ini terkait secara langsung dengan falsafah. Tidak ada kamu kata di dalam dunia, carikan saya satu negara yang tidak mengikuti mana-mana falsafah. Bohong. Semua ada falsafah yang diikuti. Seterusnya, falsafah alam sekitar. Merujuk kepada persoalan-persoalan dasar dan bercorak falsafah mengenai alam sekitar. Wujud kerana adanya masalah-masalah alam sekitar yang telah melanda manusia dan tamadun kita pada masa kini hingga mencetuskan satu krisis yang disebut sebagai ecological crisis. Maka wujudlah persoalan. Persoalan yang timbul adalah seperti apakah hubungan manusia dengan alam sebenarnya? Oke. Kedua, apakah makna alam ini bagi kehidupan manusia? Ketiga, adakah alam ini hanya untuk manusia menggunakannya bagi kepentingan ekonomi dan keselesaannya, atau adakah alam ini sesuatu yang lebih dari sumber ekonomi semata-mata? Tiga persoalan yang besar dinyatakan di dalam falsafah alam sekitar. Sekiranya kita menganggap alam ini adalah sesuatu yang merupakan tempat kita bernaung, tempat kita mencari makan, tempat kita menjalinkan hubungan yang harmoni antara manusia dengan satu manusia yang lain, manusia dan alam sekitar dan persekitarannya, maka sudah tentulah etika yang timbul terhadap alam sekitar akan berbeza. Kita akan lebih menjadi eco-friendly terhadap alam sekitar dan kita tidak akan melakukan sesuatu yang memusnahkan alam sekitar seperti apa yang berlaku pada hari ini. Seperti rumah kita, kan? Rumah kita, ini contoh yang saya berikan ya.
Adakah kamu mau merosakkan rumah kamu sendiri, mengkotorkan rumah kamu sendiri, memporak-porandakan rumah kamu sendiri? Pastinya tidak, bukan? Maka sama juga lah dengan alam sekitar. Sekiranya kita mau tempat kita tinggal baik, bersih, sejahtera, bebas pencemaran, maka manusia itu jugalah yang perlu bertindak mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Karena saya kongsikan dengan kamu, dalam Al-Quran ada menyatakan yang merosakkan dunia ataupun tempat ataupun bumi ini sendiri adalah daripada tangan-tangan manusia itu sendiri. Dalam falsafah agama sendiri telah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa kitalah yang merosakkan alam sekitar ini. Seterusnya, falsafah teknologi. Falsafah teknologi wujud karena munculnya teknologi-teknologi baru yang kemunculannya begitu pesat sehingga revolusi industri yang kedua di abad ke-19. Contohnya, teknologi pembuatan kereta, kapal terbang, telepon, televisyen, internet, dan sebagainya. Maka wujudlah persoalan di dalam falsafah teknologi. 3 ataupun 4 persoalan ini antaranya adalah, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi? Pernahkah Anda terfikir apa itu teknologi? Anda tahu teknologi itu yang terkini, tapi apa dia? Kedua, apakah hubungan teknologi dengan manusia? Ketiga, apakah sifat teknologi itu sendiri? Keempat, adakah teknologi boleh kita anggap sebagai sambungan kepada diri kita, manusia? Ataupun teknologi itu dianggap sebagai suatu yang boleh mengancam kemanusiaan itu sendiri? Maksudnya di sini simpel saja. Teknologi itu sebagian daripada kita atau benda itu musuh kepada kita? Oke. Maka teknologi membuat bom atom, senjata-senjata nuklir, ataupun teknologi berasaskan artificial intelligence yang boleh menghasilkan robot-robot yang mungkin mengambil alih kehidupan manusia suatu hari nanti bakal terjadi. Karena apa? Karena wujudnya teknologi. Dan falsafah teknologi itu menyuarakan ataupun mempersoalkan apakah kepentingan benda ini kepada kita. Adakah bahaya atau baik? Jawaban di tangan Anda. Simple saja. Anda pergilah di mana-mana hari ini. Tiada siapa yang Anda jumpa, tidak ada telepon pada dirinya. Bahkan ada kajian yang dinyatakan di USA, sehari manusia menghabiskan masa 16 jam dengan memegang telepon. Balance lagi beberapa jam, itu dia terlepas daripada pegang karena makan, minum, mandi, dan membuat sedikit kerja. Siapa mereka? Mereka adalah golongan remaja. Siapa remaja? Anda boleh dapat jawaban itu daripada diri Anda sendiri. Selepas kita mendengar pelbagai kenyataan daripada falsafah-falsafah yang daripada pelbagai bangsa ataupun pelbagai bahagian di dalam dunia ini, maka terdapat satu persoalan paling besar di dalam tajuk ini. Dia menyatakan, ataupun penulis ini menyatakan, adakah falsafah bukan barat boleh diterima sebagai falsafah seperti mana falsafah yang terdapat di dunia barat? Terdapat 2 pandangan dalam hal ini. Ada yang menyatakan ya dan ada yang menyatakan tidak. Dan hujah pandangan kedua yang menyatakan tidak untuk hal ini ialah, apa yang terdapat dalam pemikiran timur itu lebih bersifat kajian mengenai cara-cara hidup yang betul dan baik. Itu mereka nyatakan virtual living dan sebagainya seperti yang terdapat dalam keagamaan mereka. Ini kita boleh ambil contoh tentang semua agama yang terdapat kalau kita boleh ambil di alam Melayu, di kawasan timur dunia, Jepun, China, Thailand, Malaysia, Indonesia, kita dapat tengok bahawa falsafah mereka lebih bersifat tentang cara hidup yang baik dan betul, yang merupakan cara yang mereka membentangkan pandangan
alam mereka yang tidak semestinya mempunyai satu sokongan yang rasional kerana bersifat metafizikal dan juga bersifat emosi. Ia tidak diterima sebagai kaedah yang legitimate ataupun yang sahih dalam falsafah Barat. Okey, dalam hal ini Barat melihat perkara ini tidak selari dengan apa yang mereka ada dan mereka tidak boleh menerima hal ini secara total. Maka wujudlah yang terdapat perbezaan di antara dunia Barat dan dunia Timur dari sudut falsafah. Pendapat yang sahih. Pandangan kedua tidak boleh diterima dan tidak wajar kerana. Pandangan kedua ni apa? Pandangan kedua tadi menyatakan bahawa falsafah bukan Barat boleh diterima sebagai falsafah seperti mana falsafah yang terdapat di dunia Barat. Pandangan kedua menyatakan tidak. Dan pendapat yang sahih menyatakan pandangan yang menyatakan tidak ini adalah tidak wajar dan tidak boleh diterima. Okey, mengapa? Kerana penulis ini menyatakan falsafah Barat juga ada yang bersifat sedemikian. Umpamanya, teori-teori metafizik mereka mencerminkan pandangan alam mereka yang mungkin juga tidak mempunyai sokongan rasional 100%, tetapi lebih bersifat imaginatif ataupun imagination tentang alam dan sebagainya. Maksudnya di sini, budaya Barat itu sendiri memiliki andaian-andaian dari sudut kefahaman ataupun imajinasi mereka sahaja. Contohnya apa, doktor? Contohnya simple saja. Kamu percaya manusia ini daripada monyet ataupun manusia ini memang manusia yang Tuhan ciptakan? Dan falsafah Barat menyatakan manusia itu datang daripada hasil revolusi monyet ataupun kera yang akhirnya berevolusi menjadi manusia. Jadi siapa dalam kalangan kamu sini yang mengaku kamu adalah revolusi daripada kera? Tak ada siapa yang mengaku. Dan di belah timur, falsafah di dalam ilmu ini tidak menerima berkenaan pendapat tersebut. Kalau dikatakan falsafah Barat itu bersifat hujah-hujah yang rasional dan sebagainya, bagaimana pula dengan falsafah pasca modernisme yang tidak berteraskan kepada hujah-hujah rasional tetapi merupakan penentangan kepada rationality sendiri. Aspek bukan rasional seperti emosi dan intuisi yang difahami dan pasca modernis sebagai logicentrisme. Simpelnya beginilah, aku bagi contoh. Falsafah Barat menyatakan falsafah di bahagian timur ini lebih bersifat perasaan, lebih bersifat melihat bagaimana nak hidup dengan baik itu dengan melihat budaya dan cara hidup dan adat yang baik. Jadi mereka tak suka benda begitu dan mereka menyatakan mereka tu lebih baik daripada falsafah yang ada di belah timur. Tetapi di dalam kenyataan-kenyataan ini telah menyatakan Barat juga memiliki kaedah fikir ataupun falsafah yang bersifat imajinasi. Berfikir mengikut hati mereka tanpa ada panduan. Itu yang tertulis di dalam kenyataan ini. Dan saya bagi contoh yang mudah untuk kamu fahami. Konsep falsafah tidak harus disempitkan tetapi harus dilonggarkan. Okey, macam saya kata tadi, falsafah adalah ilmu yang pada pendapat saya tanpa sempadan dan terlalu luas. Maka daripada angle mana yang anda nak lihat? Seperti anda dapat assignment, video, assignment apa lagi? Assignment, poster. Jadi bagaimana anda melihat? Kami pensyarah memberikan kebebasan bagaimana anda nak buat berdasarkan topik ataupun tema. Tetapi anda yang kena fikir daripada angle mana, falsafah bagaimana anda nak fikirkan benda itu. Semua jenis pemikiran yang mempunyai kesamaan
sedikit sebanyak dalam ciri-ciri falsafah dalam kalangan ahli falsafah serata dunia sudah boleh diterima sebagai falsafah. Ini adalah kenyataan yang menunjukkan bahwa falsafah daripada timur adalah seiring dengan falsafah daripada negara barat. Falsafah haruslah bersifat inklusif supaya kita boleh menerima ilmu-ilmu yang lain tentang alam, manusia, dan sebagainya dari luar masyarakat barat sehinggalah pemikiran falsafah. Maka berakhirlah topik kedua kita pada hari ini. Semoga Anda mendapat manfaat dan jelas berkenaan ilmu falsafah di dalam topik kedua ini. Dan pesanan saya untuk Anda semua, pastikan Anda menambah bahan bacaan Anda bagi memastikan kemantapan di dalam pemikiran Anda dan Anda menjadikan Anda seorang yang lebih terbuka dan tidak jumud terhadap sesuatu perkara. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum.